Sejarah penubuhan perkhidmatan keretapi di negeri Sabah bermula sejak zaman British North Borneo Chartered Company BNBCC lagi. Perkhidmatan keretapi telah dicadangkan oleh pengerusi dan pengarah urusan BNBCC ketika itu, iaitu William Clark Cowie. Hasilnya, pada tahun 1896, pembinaan landasan keretapi dari Beaufort ke Weston bermula yang diketuai oleh Arthur J. West, seorang jurutera awam Inggeris. Selain menghubungkan bahagian timur dan barat di sebelah utara Borneo, pembinaannya adalah bagi membantu membangunkan industri getah dan tembakau yang ditanam di daerah pedalaman seperti Melalap, Tenem dan Beaufort. Perkhidmatan keretapi juga turut digunakan untuk mengangkut hasil-hasil tanaman ke pelabuhan di Kota Kinabalu, Jesselton untuk dieksport ke luar negara. Landasan sepanjang 32 km ini siap dibina pada tahun 1900. Selepas itu, 90 km lagi landasan keretapi dibina dari Beaufort ke arah utara pelabuhan Jesselton yang kini dikenali sebagai Kota Kinabalu. Pembinaan landasan ini diketuai oleh George Pauling and Company, iaitu sebuah firma dari Britain. Pada masa yang sama, Arthur J. West terus membina landasan keretapi sejauh 48 km dari Beaufort ke Tenem, yang mana memakan masa selama 2 tahun pembinaan dan akhirnya siap dibina pada tahun 1905. Pembinaan landasan dari Tenem ke Melalap sejauh 48 km pula disiapkan pada tahun 1906. Pada mulanya, landasan keretapi yang digunakan adalah jenis 30 paun yang mana seterusnya telah ditukar bermula pada tahun 1912, memandangkan pengangkutan keretapi pada masa itu telah dijadikan sebagai pengangkutan utama untuk mengangkut hasil-hasil getah. North Borneo Railway NBR telah ditubuhkan secara rasminya pada 1 Ogos 1914 dan seterusnya beroperasi sepenuhnya pada tahun 1924. Walau bagaimanapun, Perang Dunia Kedua yang berlaku di antara tahun 1941 hingga 1945 telah menyaksikan pelbagai kerosakan dialami, termasuklah sistem perkhidmatan kereta api, landasan, jambatan dan juga stesen kereta api. North Borneo Railway telah dipulihkan semula selepas Perang Dunia Kedua berakhir dan telah berkembang kembali pada tahun berikutnya. Bermula tahun 1952, rel dari Tanjung Aru ke Tenem telah ditukar dan dinaik taraf ke rel jenis 60 paun kerana ianya lebih kukuh, selamat dan juga tahan. Namun, landasan keretapi dari Beaufort ke Weston telah ditutup pada tahun 1963 disebabkan oleh terdapatnya persaingan penggunaan jalan raya, kejatuhan industri getah dan kegagalan Pekan Weston untuk dijadikan sebuah pelabuhan. North Borneo Railway juga telah ditukar nama dengan rasminya kepada Jabatan Keretapi Negeri Sabah pada tahun 1963 sejajar dengan penubuhan Malaysia pada ketika itu. Tahun 1970 telah menyaksikan landasan keretapi dari Tenem ke Melalap ditutup. Pada tempoh rancangan Malaysia ketiga 1976 hingga 1980, langkah pemodenan keretapi telah dapat dijalankan dan sistem jalan keretapi juga telah diperbaiki. Dalam tempoh yang sama, Keretapi Negeri Sabah juga telah mengalami peningkatan disebabkan oleh terdapatnya projek stesen hidroelektrik di Pangi. Pada 15 Januari 2000, telah menyaksikan satu kerjasama telah dijalankan di antara Jabatan Keretapi Negeri Sabah dan untuk mengadakan perkhidmatan historical tour yang menggunakan British Vulcan 15 steam engine bagi mempromosikan industri pelancongan di negeri Sabah. Pada tahun 2011, projek Aeroport yang dikendalikan oleh syarikat SP Setia Sendirian Berhad telah dimulakan di kawasan tapak stesen keretapi Tanjung Aru. Pada asasnya, projek ini adalah untuk mewujudkan hub pengangkutan di negeri Sabah sekaligus mengubah wajah stesen keretapi Tanjung Aru. Bangunan Ibu Pejabat baru Jabatan Keretapi Negeri Sabah, Potes Kaki Tangan
dan juga depo Kinarut yang menempatkan bengkel-bengkel kejuruteraan siap sepenuhnya pada tahun 2015. Operasi dan pentadbiran JKNS pula telah berpindah ke bangunan baru pada tahun 2016. Tahun 2017 telah menyaksikan Rang Undang-Undang Kereta Api 2017 telah diluluskan di Dewan Undangan Negeri Sabah menggantikan Ordinan Kereta Api KAP 116 1914 yang akan berkuat kuasa sepenuhnya bermula 2 Januari 2018. Misi untuk menjadikan mod pilihan utama pengangkutan awam menjelang tahun 2030. Visi menyediakan perkhidmatan rel moden yang efisien, boleh dipercayai, kompetitif, selesa dan selamat untuk penumpang, barangan, ternakan dan hasil pertanian melalui proses pembangunan organisasi, model insan dan pemodenan aset yang berterusan. Motto: Moving towards change. Objektif: menyediakan dan menaik taraf kemudahan sistem perkhidmatan rel yang dapat memenuhi kehendak rakyat selaras dengan hala tuju pembangunan negeri sebagai satu tanggungjawab kerajaan. Menaik taraf sosioekonomi ke kawasan yang mempunyai perkhidmatan rel melalui kemudahan pengangkutan kereta api yang murah dan cekap. Mempromosikan perkhidmatan kereta api dan lokasi yang menarik sepanjang laluan sebagai produk pelancongan. Menghubungkan kawasan-kawasan yang tidak mempunyai kemudahan infrastruktur dengan perkhidmatan rel. Meningkatkan dan mempelbagaikan pungutan hasil melalui perkhidmatan rel, pembangunan dan penyewaan aset kereta api. Memberikan pilihan pengangkutan alternatif yang lebih murah, efisien, selamat dan selesa. Fungsi utama: mengurus sumber manusia dan keuangan, mengurus perolehan, pembangunan dan penyelenggaraan aset kereta api, mengurus pengoperasian perkhidmatan kereta api. Nilai trust sepunya, integriti dan accountability. Mempunyai sifat amanah, adil dan saksama, jujur dan ikhlas melaksanakan tugas. Kerja berpasukan, sentiasa bekerjasama sesama unit kumpulan yang lain untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Mengamalkan semangat kekitaan, toleransi dan saling bantu-membantu. Bersatu padu dan saling hormat-menghormati di antara satu sama lain. Budaya utamakan keselamatan. Meletakkan aspek keselamatan sebagai prioriti dalam menjalankan operasi di tempat kerja. Mesra pelanggan. Mengutamakan pelanggan, memenuhi keperluan pelanggan, prihatin dan empati, sopan santun, sentiasa senyum, berbudi bahasa, suara merdu, tidak menjerit. Profesionalisme. Menerapkan nilai profesionalisme dalam melaksanakan tugasan yang diamanahkan. Menerapkan budaya kerja yang progresif, informatif, proaktif, inovatif, kreatif, produktif, positif, berpengetahuan luas. Teras strategik. Teras 1. Keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan. Teras 2. Memodernkan dan mengembangkan perkembangan kereta api negeri. Teras 3. Promosi dan meningkatkan imej jabatan. Teras 4. Tingkatkan hasil dan teroka sumber pendapatan baru. Teras 5. Mengurus sumber manusia yang efektif dan efisien. Pencapaian Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Pentauliahan sebagai Pusat Latihan Sistem Latihan Dual Nasional SLDN 26 Mac 2015. Persijilan Sistem Persekitaran Berkualiti 5S 5 Jun 2015. Persijilan MSISO 9001 2008 3 April 2016. Perolehan diesel multiple unit DMU 8801, 8802 dan 8803 Disember 2016. Perolehan diesel multiple unit yang baru KIHA 8502
Disember 2015, Kiha 8503 Disember 2016. Majlis Convocation Sistem Latihan Dual Nasional SLDN Pertama, Jabatan Kereta Api Negeri Sabah, 28 Ogos 2017. Kajian menaik taraf sistem semboyan dan komunikasi Kereta Api Sabah, 29 Ogos 2017. Cadangan kerja-kerja tambahan menaik taraf kawasan Gauge Line antara stesen Halo Gilat KM 111 ke stesen Tenem KM 137.9 bagi Jabatan Kereta Api Negeri Sabah, 6 Oktober 2017. Rang Undang-Undang Kereta Api 2017 diluluskan di dalam Dewan Undangan Negeri DUN November 2017. Jabatan Kereta Api Negeri Sabah JKNS akan terus berusaha untuk mengoptimalkan segala sumber yang ada, mempertingkatkan produktiviti kaki tangan serta kualiti perkhidmatan sedia ada sejajar dengan moto JKNS yang baru, iaitu Moving Towards Change. JKNS juga akan menumpukan terhadap beberapa teras dan sasaran strategi ke arah mencapai visi, misi dan objektif JKNS untuk menjadi mod pilihan utama pengangkutan awam menjelang tahun 2030.